Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi hari itu perbahasan sifat kalam. Bila sebut kata sifat kalam, maka yang dikehendakinya ialah satu sifat, satu mabda' yang ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan dialah Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi terjemah yang kita telah bawa itunya ialah perkata. Perkata. Maka perkata Allah Ta'ala itu tiada dengan haraf, tiada dengan satu huruf, dan tiada dengan suara. Bila harfin wala sautin. Dia kalau terjemah yang lebih tepatnya tiada berhuruf, tiada berharaf, dan tiada bersuara. Itu lebih tepat. Kerana dengan tu dia jatuh kepada ba. Dengan tu orang panggil haraf ja yang jatuh pada khabar laisa. Laisa biharfin wala sautin. Jadi ba situ orang panggil ba zaidah saja. Jadi kalau kita terjemah dengan lebih tepatnya, dengan tidak tidak berhuruf. Bukan tidak dengan, bukan tiada dengan, tapi tiada berharaf dan tiada bersuara. Gitu. Itu lebih orang panggil tepat dari segi terjemahannya. Jadi sifat perkata Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala tu tidak berharaf, yakni tidak berhuruf dengan satu huruf. Apatah lagi banyak huruf, dan tidak bersuara. Tidak orang panggil jenis suara, tidak. Suara tu lebih umum daripada huruf. Tiap-tiap huruf tidak semestinya suara. Tiap-tiap suara tak semestinya huruf. Tiap-tiap huruf pastilah suara. Tiap-tiap huruf pasti suara. Tiap-tiap suara belum tentu huruf. Seperti kita tepuk meja, bunyi suara tetapi tidak ada huruf. Tapi bila kita sebut kha, zai, dal, itu orang panggil
huruf dan suara. Maka kerana tu didahulukan nafi haraf, nafi huruf daripada suara. Kenapa? Kerana huruf tu khas, suara tu umum, gitu. Dan tiada dengan satu lurah, satu bahasa daripada segala lurah yang baharu ini. Jadi inilah yang diingkari oleh fuak Mu'tazilah. Kerana bagi Mu'tazilah, bila sebut kata kalam, maka kena kepada huruf dan suara. Fuak Mu'tazilah berpendapat bila sebut kata kalam, pasti berharaf dan bersuara, pasti berhuruf dan bersuara. Itu Mu'tazilah. Maka kerana gitu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan pendapat Mu'tazilah dengan mengatakan, tidak semestinya setiap kalam itu mesti berhuruf bersuara, sedangkan kalam yang berada dalam diri kita, dia panggil kalamun nafsi, kalam yang dibangsa pada dalam diri kita manusia ni pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sebagaimana kata Akhtal dalam syairnya, innal kalama la fil fuadi, bahawasanya kalam tu berada dalam hati, tidak berhuruf, tidak bersuara. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan, dan hanya saja dijadikan pada lidah, pertuturan kalam lafzi yang keluar daripada lidah kita, saya nak makan, itu dijadikan pada lidah ni 'alal fuadi dalilan, sebagai menunjuki apa yang berada dalam hati kita. Jadi apabila sahlah bahawasanya dalam diri kita sendiri pun ada kalam nafsi yang tidak berharaf dan tidak bersuara, maka apatah lagi kalam Allah Subhanahu wa taala yang berada pada zat Allah taala tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi ingat, itu bukan tashbih, hanya sebagai ulama mendatangkan contoh kalam nafsi yang berada pada manusia itu sebagai perbandingan untuk menolak hujjah fuak Mu'tazilah yang menyakat, yang mensakatkan kalam mesti berharaf dan bersuara. Baru kalau kita baca dalam kitab Ummul Barahin, syarah bagi akidah Sanusi, Ummul Barahin, Imam Sanusi menyebutkan wa innama maqsudul ulama'i bidzikril kalamin nafsi fi syahidi, dan hanya senya tujuan ulama menyebutkan kalam nafsi pada makhluk ini, an-naqdu 'alal mu'tazilati, sebagai nak menolakkan di atas fuak Mu'tazilah, fi hasrihim, pada menyakatlah mereka itu Mu'tazilah al-kalama, akan kalam tu fil hurufi wal aswat, fil hurufi wal aswat, pada segala huruf dan suara. Jadi puak Mu'tazilah kata kalau kalam mesti berhuruf, maka sebab tu tidak boleh ada di zat Allah Ta'ala kalam. Tidak boleh ada di zat Allah Ta'ala kalam. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Kenapa? Kerana bila sebut kata huruf dan suara mesti baharu, maka mustahilah ada di zat Allah Ta'ala huruf dan suara yang baharu tu. Maka kerana tu Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan sifat perkata, tetapi Allah Ta'ala berkata-kata dengan menjadikan huruf dan suara. Itu menjadikan huruf dan suara pada pokok. Tapi dikatakan Allah berkata-kata, itu muskil. Maka kerana itu ulama ahli sunnah wal jamaah kata, bagaimana boleh mengata Allah yang berkata-kata, sedangkan terbit istiqaq mushtaq, terbit istiqaq berkata-kata tadi itu bukan daripada Allah Ta'ala tetapi pada pokok. Ini satu kecelaruan. Pokok yang bercakap, Allah yang kena. Macam kita dinding hak bercakap, kita hak kena. Jadi tak benarlah Mu'tazilah tu. Kerana kita maklum Mu'tazilah ni memang dia ingkar ada di zat Allah Ta'ala sifat. Tu ada pun dari sudut Allah Ta'ala mutakallimun, memang tidak ada siapa yang mengingkari Allah Ta'ala tu zat yang maha berkata-kata. Tu tidak ada satu pun yang mengingkari bahawasanya zat Allah Ta'ala tu zat yang maha berkata-kata. Semua mengakui bahawasanya Allah Ta'ala zat yang berkata-kata.
Tetapi yang menjadi khilaf, menjadi perselisihan pendapat di dalam firaqil Islam ialah keadaan berkata Allah Ta'ala tu dengan apa. Allah Ta'ala berkata-kata tu dengan apa? Adakah berkata-kata dengan sifat perkata, ataupun seperti Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala berkata-kata dengan menjadikan huruf suara pada pokok atau pada zat yang lain. Itulah khilafnya. Jadi soal Allah Ta'ala tu zat yang berkata-kata itu tidak ada khilafnya. Semua orang Islam termasuk Mu'tazilah, pendapat-pendapat daripada firqah yang lain, daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, semua mengatakan Allah Ta'ala tu berkata-kata, zat Allah Ta'ala zat yang maha berkata-kata. Tetapi berkata-kata dengan apa? Ni khilaf. Ni jadi khilaf ni. Bagi fuq Mu'tazilah, Allah Ta'ala berkata-kata dengan menjadikan huruf suara pada pokok, pada benda yang lain. Kenapa? Kerana Mu'tazilah berpendapat apabila sebut kata kalam, mesti berhuruf bersuara. Maka tidak mungkinlah huruf suara itu boleh ada di zat Allah Ta'ala. Maka mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama je, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, semua Mu'tazilah ingkar. Tapi Mu'tazilah mengatakan Allahu qadirun, Allahu muridun, Allahu alimun, Allahu basirun, Allahu hayyun, Allahu mutakallimun, Allahu sami'un. Tapi bizatih, dengan zat. Tidak dengan sifat. Adapun ahli sunnah wal jamaah tetap orang panggil mengisbatkan sifat. Mengisbatkan orang panggil mabda'us sifat. Mabda'us sifat. Mabda' bagi sifat. yakni Allahu qadirun bi qudratih, Allahu muridun bi iradatih, Allahu alimun bi ilmih, Allahu hayyun bi hayatih, Allahu sami'un basirun bi sam'ih wa basarih. Gitu. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu seperti itu. Seperti itu cara pegangannya. Dah. Samalah dengan sifat perkata, sifat kalam nafsi Allah Ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah mengata, faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka itu Mu'tazilah, yantaqidu hasruku, terbatalah sakatan kamu, zalika, pada demikian itu, yakni kalam tu mesti, bila sebut kata kalam, mesti lafzi, mesti berhuruf bersuara. Memanglah kalam lafzi memang berhuruf bersuara. Tapi ulama ahli sunnah jamaah kata batal pendapat kamu tu bi kalaminan nafsi. Dengan kalam kita yang bahasa ada dalam diri kita. Kita duduk dalam diri kita, nak makan apa pagi ni, tengah hari ni nak masak apa. Kita tak bercakap tu dengan mulut, tapi duduk ada, kita duduk tadbir dalam hati kita. Itu orang panggil kalam nafsi bagi kita. Fa innahu, maka bahawasanya kalam yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita tu kalamun haqiqatun. Kalam sungguh. Walaisa biharfin wala sautin, tidak berharaf dan tidak bersuara juga. Maka wa idza sahha zalika, maka apabila sahlah kalam yang ada dalam diri kita tu sendiri tidak berhuruf, tidak bersuara, fa kalamu maulana jalla wa azza, maka kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala, kalamun ialah sifat kalam, laisa biharfin wala sautin, yang tidak berharaf dengan satu haraf dan tidak bersuara. Falam yaqa, maka tidak berlakulah al-ishtirak, bersekutu bainahuma, di antara kalam nafsi Allah dan kalam nafsi kita, illa fi hadhihi sifati salbiyati, melainkan pada ini saja, sifat salbiyah ini. Apa makna sifat? Itu tidak berharaf dan tidak bersuara. Wahya anna kalama maulana jalla wa azza laisa biharfin wala sautin, kama anna kalamana nafsiyya laisa biharfin wala sautin. Itu orang panggil tepat ishtirak, tepat bersekutu. Mana kalam kita yang ada dalam jiwa diri kita, dalam hati kita tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala juga tidak berharaf dan tidak bersuara. Apa tu samalah tu sifat kita. Amal haqiqatu, maka ada pun hakikat sebenar sifat kalam Allah dengan sifat kalam kita, famubayanatu lil haqiqati kulla mubayanati,
maka berlainan tiap-tiap daripada keduanya sebagai bersangatan berlainan, tak sama langsung. Itu maksud. Sikit pun tak sama. Jangan kita kata sama. Kerana kalam kita arak yang menumpang pada diri kita, di dalam diri kita, arak yang menumpang pada diri kita. Lagi pula turul didatangi dengan sebahagian kita nak cakap gini, kita nak makan apa, nak makan nasi lemak lah dalam hati kita, tak jadi si kabu tu hilang. Mari pula hak lain pula, ada orang panggil kalam kita makhluk ni memang arak yang menumpang pada diri kita lah, tidak sama sekali-kali dengan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu sahaja tempat persamaannya, apa? Tidak berharaf dan tidak bersuara. Baik, itu dia panggil sifat kalam. Maka Mu'tazilah ingkar sifat kalam ni. Kalam nafsi ni Mu'tazilah ingkar. Walaupun Mu'tazilah mengiktikadkan, berpegang mereka itu Mu'tazilah mengatakan Allah berkata-kata. Tapi Allah Ta'ala berkata-kata tidak dengan sifat perkata. Lepas tu Allah Ta'ala berkata-kata hanya dengan menjadikan huruf atau suara pada pokok atau pada zat yang lain. Itu. Jadi di situlah perbezaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerananya kalau kita tengok di dalam kitab Syarah Kubra disebutkan faman qala bi qaulil mu'tazilati, siapa dia yang berkata dengan perkataan Mu'tazilah, mana iaitu Allah Ta'ala menjadikan huruf dan suara juga. Yang ni ketika mana Allah Ta'ala nak khitab, nak bermukalamah dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala menjadikan suara pada pokok. Sama dengan Mu'tazilah juga. Tapi ma'a isbatihi, serta mengisbatkannya Allah Ta'ala tu lil kalamil qadimil qaimi bin nafsi. Isbat pada zat Allah Ta'ala tu ada sifat kalam nafsi di zat Allah Ta'ala yang qadim. Sifat perkata tu ada di zat Allah Ta'ala. Mana contoh? Kasadatil Maturidiyah, seperti Sadah Maturidiyah, ulama-ulama Maturidiyah. Maka jawabnya fala dhaira alaih, maka tidak ada kemudaratan sedikit pun di atas pendapat seperti ini. Kenapa? Idzaka, kerana demikian itu soal tentang Allah Ta'ala berkata-kata ni, bukan perkata, berkata-kata ni fi mahallil ijtihadi, itu di dalam tempat ijtihad alim ulama. Ijtihad alim ulama. Itu kalau kita kata kalam dengan makna masdari tadi. Jadi sebab tu kalau kita kata berkata-kata tu selama-lama. Jadi pening kita berkata-kata selama-lama ni pening. Hak lebih tepatnya perkata atau siap berkata-kata tu selama-lama, baru kita tak pening. Kerana dua sahaja yang selama-lama ni, ingat baik-baik, iaitu sifat perkata. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata dengan siap yu'iddu kalaman. Itu orang panggil selama-lama. Tu selama-lama sungguh. Mana coding selama-lama, kekal selama-lama. Tu selama-lama tu. Adapun berkata-kata dengan makna membuka hijab, menutup hijab, di sisi Asy'ariyah, ataupun menjadikan huruf dan suara di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu tidak selama-lama. Itu tidak selama-lama. Itu ada waktu dan ketikanya. Bermasa. Kenapa? Kerana Nabi Musa tu baharu makhluk. Ada masa ketikanya, ketika di Tur Saina Allah Ta'ala buka hijab. Nabi Musa nampak sifat perkata Allah dan faham, diberi faham apa yang nak dikhitab oleh Allah Ta'ala dan nak dituju cakap oleh Allah Ta'ala. Itu ada masanya, ada ketikanya. Begitu juga kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan makna menjadikan huruf dan suara pada pokok atau pada sesuatu benda yang lain. Nabi Musa mendengar suara tersebut, faham apa yang nak ditunjuki oleh sifat perkata Allah yang berada di zat Allah Ta'ala. Itu pun bermasa, ada ketika. Jadi sebab tu kalau kita baca kitab-kitab ulama, bila sebut kata
lam yazal mutakalliman. Kerana Allah Ta'ala tu lam yazal mutakalliman. Apa? Senantiasa mutakalliman, sentiasa berkata-kata. Apa maksud? Lam yazal mutakalliman ay muttasifan bisifatil kalamin nafsi. Mana senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam nafsi, perkata. Dan senantiasa Allah Ta'ala tu siap mau berkata-kata, nak menunjukkan orang panggil apa, khitab, suruh, larang dan tegah dan sebagainya. Itu. Baik, habis. Gitulah. Lawan bagi perkata tu kelu. Lawan bagi perkata tu ialah kelu, bisu, bakam dia panggil. Bakam atau bukmin, bukmun. Adalah Quran sebut kan? Bukmun umyun fahum la yubsirun. Jadi lawan bagi perkata ni ialah bisu. Bisu. Maknanya apa bisu? Bukmin. Al-muradu bil bukmi, yang dimaksudkan dengan bakam, bisu tu adamul kalami aslan. Tidak ada sifat perkata sedia kala. Sama ada biwujudi afatin tamna'u min wujudihi. Dengan sebab adanya orang panggil penyakit yang menegahkan ada sifat perkata. Itu dia panggil bakam. Apa? Bisu. Atau fi maknahu, atau pada makna bisu juga, kaunuhu bil hurufi was sauti. Keadaan sifat perkata Allah Ta'ala tu berhuruf dan bersuara. Idzil kalamul ladzi, kerana bermula kalam yang yakunu adalah ia kalam tu bil hurufi wal aswat, dengan huruf dan suara. Walau balagha ghayatul balaghati, sekalipun sampailah kepada tahap balaghah, sehabis-habis tinggi dalam balaghah dia. Wa fasahati, dan sehabis-habis hebat fasih dia bercakap. Tapi wa kana kamalan bin nisbati ilal hawadisi an-naqisati, adalah ia kesempurnaan lah dengan nisbah yang baru, tapi dia tu kekurangan. Mana fahuwa bin nisbati ila maqamil uluhiyati a'la naqisatun azimatun. Tu. Itu orang panggil kekurangan di zat Allah Ta'ala. Tu kekurangan di zat Allah Ta'ala. Begitu juga lawan bagi berkata-kata tu sendiri, tidak berkata-kata. Apa? As-sukut. Sukut yang dimaksud di sini ialah sukutun nafsi, sukutun nafsani. Diam bahasa nafsi, diam bahasa nafsani. Tu lagu mana diam bahasa nafsi, diam bahasa nafsani ni? Iaitu diam bahasa nafsi, diam bahasa nafsani ni dengan makna dia tidak mau berkata-kata. Karena kalau kita faham daripada perkataan ulama, qulna, berkata oleh kami, al-muradu, yang dimaksudkan al-muradus sukut wal afat, al-muradu bis sukuti wal afat, yang dimaksudkan dengan sukut, diam, dan penyakit itu as-sukutu wal afatul batiniyani, ialah diam dan penyakit yang bahasa batin kedua-duanya. Bagaimana kau orang panggil diam dan penyakit yang bahasa batin ni? Nak taswir, nak bagi gambaran. Tu wazalika sukut wal afat batiniyah ni musawwarun, digambarkan diam dan penyakit yang bahasa batin ni digambarkan bi alla yurida fi nafsihi takallum. Tu dengan bahawa tidak menghendakilah pada diri Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala tu at-takallum, berkata-kata. Tidak mau berkata-kata. Jadi faham di sininya Allah Ta'alanya yuridu fi nafsihi takallum, mau, senantiasa mau, sentiasa nak, siap mau berkata-kata sejak sedia kala lagi. Itu.
Itulah dikatakan ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Allah Ta'ala sedia kala lagi nak suruh kita semaya, nak suruh kita puasa, nak suruh kita haji ke Mekah, nak lari kita daripada berzina, sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Jadi kalau ada kemuskilan kata, macam mana tu boleh orang panggil Tuhan tu suruh dah, lari dah. Jadi orang panggil satu satu kesia-siaan, benda yang sia-sia. Suruh tak ada orang yang disuruh. Larang tidak ada orang yang dilarang. Orang panggil amar tanpa ada makmur. Nahi tegah tak ada manhi. Maka dijawab di dalam kitab Tawdihul Aqaid. Kitab Tawdihul Aqaid dijawabkan begini. Wal jawabu anil iskal, bermula jawab daripada muskil. Pelik tu. Wahwa dan ia annahu bahwasanya yalzamu wujudul amri bidunil ma'murin, lazim daripada ada suruh tanpa ada yang disuruh. Wahwa safahun, itu adalah satu kebodohan, kesia-siaan. Anna mahalla zalika, bahwasanya tempat sia-sia tu kalau suruh tak ada orang disuruh, fil kalamil lafzi, pada kalam lafzi, haitsu sekira-kira yukhatabu, dituju cakap, man akan mereka laisa bimaujudin, dengan mereka yang belum ada, dituju cakap lagu mana? Bi'ibaratin mantuqatin, dengan beberapa ibarat-ibarat yang dituturkan. Contohnya seperti contoh kita tak ada anak lagi, tak bini pun lagi, tiba-tiba kita pun tutur dengan lidah kita, anakku sembahyang Zuhur ni, anakku yang sulung, anakku yang kedua, yang ketiga sembahyang, jangan malah. Kita tutur dengan mulut, orang pun tengok, mu suruh siapa? Anak aku, mana anakmu? Tak ada lagi, suruh dulu. Orang panggil bodoh, gila, ni sia-sia. Tu lagu tu. Itu orang panggil tepatnya kalam lafzi. Kemudian amma kaunuhu yu'iddu kalaman yukhatibu bihi man yarahu, adapun keadaannya yu'iddu kalaman, mencadang atau mensiap. Tu cedek ni, tu dia sekarang terjemah cedek ni, cedek menyiap, mempersiap, menyediakan, mensediakan, mencadangkan. Yu'iddu kalaman, mencadang, mensiap, mempersediakan akan kalam. Kalam sini bukan kalam lafzi, kalamun nafsani panggil. Kalau mensediakan kalam lafzi sedia kala, bermakna kalam lafzi itu koding lah, takkan huruf suara jadi koding. Huruf suara tu tetap baharu. Maka kalam yang dimaksud sini ialah kalamun nafsaniyun, kalam yang dibangsa pada nafsi Allah Ta'ala, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, qadim sedia kala, tapi tidak satu, banyak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah air laut ni menjadi dakwah untuk menulis kalimatu rabbi, ay kalimatun nafsani, kalimatun nafsaniyah. Kalaulah air laut ni menjadi dakwah untuk menulis kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala, pasti kering air laut, belum hilang lagi, belum habis lagi orang panggil kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun dibawa datang dengan air laut yang seumpama tu, tetap juga tidak habis. Banyak. Lagi pula bukan wujudi, amrun i'tibari. Amma kaunuhu yu'iddu kalaman, adapun keadaannya Allah tu mempersiap, menyediakan akan kalam, makna kalimatun nafsaniyah, yukhatibu bihi, untuk dituju cakapkan dengan dia, man yarahu, akan mereka yang melihat akan dia, fa innahu, maka bahawasanya la safaha fihi, tidak ada kebodohan dan kesia-siaan padanya. Fa kalamullahi, maka bermula kalam Allah Ta'ala an-nafsiyu, yang bahasa ada di zat Allah Ta'ala, perkata tu idza ta'allaqa, apabila bertakluk. Tu kalam perkata Allah Ta'ala apabila bertakluk bi amri ibadihi,
Idza ta'allaqa bi amri ibadihil, apabila bertakluk dengan menyuruh hamba-Nya Allah Ta'ala, idza ta'allaqa bi amri ibadihi alami biwujudihim fil mustaqbali fa innahu laisa bisafahin. Ada apabila bertakluklah sifat perkata Allah Ta'ala tu dengan suruh pada hamba-Nya, yang Allah Ta'ala tahu dengan adanya nanti mereka itu hamba Allah Ta'ala fil mustaqbali, pada masa lagi akan datang, fa innahu laisa bisafahin, maka itu bukan satu kebodohan, bukan satu kesia-siaan. Tu macam kita Jangan kata Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala tahu hamba-Nya dia akan buat begini-begini, maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita belum maklum lagi, adakah kita ada bini, ada anak-anak. Ketika mana kita duduk sorang-sorang masa bujang, kita kata dalam hati, kalau aku ada anak, aku nak suruh anak aku semayang, poso, nak suruh baca Quran, hafal Quran, nak suruh dia hantar kat pondok mengaji kitab-kitab ulama biar alim. Dalam hati ni cakap ni, adakah satu kebodohan? Tidak. Bukan bodoh. Kenapa? Kerana duduk dalam hati kita. Tapi kita tu memanglah berbeza lah. Kenapa? Kerana kita tak tahu anak kita ada ke tak. Mana tahu-tahu kita ni tak ada bini ke, atau bini tapi tak ada anak mandu ke. Itu kita makhluk tu memang gitulah. Tapi adakah satu kebodohan kita mempersiapkan kata-kata dalam hati kita, aku nak suruh itu ini anak aku esok gini. Bukan. Ya, jadi bodohnya apabila kita lafaz pada lidah kita sedangkan tidak ada orang panggil orang yang nak disuruh. Itu. Tu nampak deh. Mudah-mudahan fahamlah tu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu, mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Hanya wajib bersifat dengan perkata selama-lamanya, dan hanya wajib Allah Ta'ala siap mensediakan kalam nafsani selama-lamanya. Kena kata gitu lah. Kerana yang sedia dan selama-lama ni dua ya. Mana sifat perkata, dan sedia kala lagi tanjizi qadim, maknanya lulus sedia kala lagi Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman au iradatu takallum. Yuridu fi nafsihi takallum, mau pada zatnya Allah Ta'ala tu berkata-kata sedia kala lagi. Jadi ini terjemuh daripada hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Ia terjemuh daripada Arabnya li'annahu lam yazal mutakalliman. Ataupun annahu lam yazal mutakalliman, bahawasanya lam yazal mutakalliman, selama-lamanya Allah Ta'ala tu mutakalliman, berkata-kata. Apa makna selama-lamanya Allah Ta'ala berkata-kata? Ay muttasifan bisifatil kalam. Senantiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat perkata. Kemudian senantiasa Allah Ta'ala tu yuridu fi nafsihi takallum au yu'iddu kalaman. Senantiasa Allah Ta'ala tu mau pada zatnya berkata-kata dan mensediakan akan kalam untuk dituju cakapkan kepada hamba-hamba dia yang dia tahu pasti dia akan mengadakan. Tu sebagaimana disebut oleh kita tadi lah, fa kalamullahi nafsiyyu idza ta'allaqa bi amri ibadihi alimi biwujudihim alimu biwujudihim fil mustaqbali fa innahu laisa bisafahin. Maka bermula kalam Allah Ta'ala yang bahasa nafsi apabila bertakluklah dengan menyuruh akan hamba-Nya yang dia tahu dengan adanya mereka itu hamba pada masa lagi akan datang, fa innahu laisa bisafahin, maka itu bukan satu kesia-siaan dan kebodohan. Habis. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan perkata dan mau berkata-kata, senantiasa mau berkata-kata, senantiasa mensediakan akan kata-kata, firman Allah Ta'ala. Ini dalil ni menunjuk kita reti, di zat Allah Ta'ala ada sifat perkata. Kenapa? Kerana ada dia cerita dalam Quran. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Tengok.
Artinya erti firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata oleh Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa takliman, maf'ul mutlaq tu. Akan sebagai berkata-kata. Banyak ni, akan sebagai berkata-kata. Ni terjemah akan sebagai berkata-kata. Dalam kitab-kitab yang lain sempurna perkataan. Berkata-kata sengerti. Ni. Jadi ayat ni tak ada siapa dia ingkar. Mu'tazilah pun akui Allah Ta'ala berkata-kata. Ya, Allah Ta'ala berkata-kata. Tu. Tapi Mu'tazilah kata Allah Ta'ala berkata-kata tidak dengan sifat perkata. Karena bila berkata-kata, sebut kata berkata-kata mesti berhuruf bersuara. Bila sebut kata-kata kalam ni mesti berhuruf bersuara. Tak mungkin ada di zat Allah Ta'ala huruf suara. Karena huruf suara tu pasti baharu. Maka kerana tu Mu'tazilah ingkar kalam nafsi, ingkar perkata. Tapi berkata-kata dia tidak ingkar. Berkata-kata dia kata Allah Ta'ala berkata-kata. Tapi lagu mana Allah Ta'ala berkata-kata? Menjadikan huruf suara pada pokok, pada dinding, pada zat yang lain. Itu Mu'tazilah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah pula, bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berkata-kata, bermakna di zat Allah Ta'ala ada sifat perkata. Orang panggil faham, dilalah iltizamiyah. Faham secara lazimnya, di zat Allah Ta'ala ada kalam nafsi. Kalam nafsi ada di zat Allah Ta'ala itu berhuruf bersuara tak? Tidak. Jangankan kalam nafsi di zat Allah Ta'ala, kalam nafsi yang ada dalam tubuh kita ni pun tak berhuruf, tak bersuara. Itu. Maka batallah pendapat Mu'tazilah yang hanya mensakatkan kalam itu pasti berhuruf bersuara. Kenapa? Terbukti kalam yang ada dalam diri kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka kalam Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah. Tumbuhkan kalam Allah Ta'ala lebih-lebih lagi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bersuara. Cuma orang panggil orang panggil dalam masalah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa ni, orang panggil mahalul ijtihad. Di sinilah orang panggil adanya kalam masdari. Kalam dengan makna masdari. Apa? Berkata-kata. Apa maksud berkata-kata Allah Ta'ala tu? Di sisi Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari kata tidak boleh, tidak dengan makna Allah Ta'ala memulakan kalam, memulakan cakapan, kemudian wasakata, diam. Tidak, bukan makna gitu. Tu disebut dalam kitabnya, dia kata wa kallamallahu Musa taklima. Imam Abu Hasan Asy'ari kata azalallahu anhul hijaba. Allah Ta'ala menghilangkan daripada Nabi Musa tu akan hijab. Hijab maknawi, dinding. Wa asma'hu, dan memperdengarkan akan Nabi Musa tu al-kalam al-qadimah, akan sifat perkata Allah yang qadim. Summa ada, kemudian Allah Ta'ala mengembalikan alaihi, ke atas Nabi Musa tu al-hijabah, akan dinding. Kenapa begitu? Ini orang panggil masalah khilaf lah ni. Mas'alatun. Ini kalau kita baca sikit dalam kitab Tawdihul Aqaid. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun muhimmatun. Bermula ini masalah yang penting juga. Qala al-Asy'ari, berkata Imam Abul Hasan al-Asy'ari, inna kalam Allah, sesungguhnya kalam Allah Ta'ala an-nafsiyah, yang bahasa ada di zat Allah Ta'ala, kalam nafsi, perkata tu, yajuzu sama'uhu, yajuzu sama'uhu, haruslah oleh mendengar akan dia. Kenapa? Kerana sifat perkata Allah mawujud tak? Wujudiyah tak? Wujud. Maka kaedahnya kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda yang ada tu sah untuk dilihat. Yasihu an yura, yasihu an yasma. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Kama tajuzu ru'yatu ghairihi min sifatil ma'ani. Seperti mana barang haruslah oleh lihat, oleh nampak bagi yang lainnya daripada segala sifat-sifat ma'ani. Harus tak nampak sifat perkuasa? Harus nampak sifat penentu, nampak sifat pendengar, pelihat. Harus. Kenapa? Semua sifat ma'ani itu sifat wujudi. Sebab tu walaupun binaan kalimah tu daripada masdar, tetapi bukan nak cara tentang masdar atau isim masdar. Iradah itu masdar. Arada yuridu iradatan.
Nah, kalam pun begitu juga. Nah, kalam ke takallum ke orang panggil masdar ke isim masdar, bukan nak cara dalam ilmu nahwu tu. Ini orang panggil sudah jadi istilah dalam ulama usuluddin. Sya'a indal mutakallimin isti'malus sifah bima'nal ismi dunal masdari. Masyhur di sisi ulama kalam, ulama usuluddin, ulama kalam, mutakallimin, isti'malus sifat, guna kata sifat ma'ani itu bima'nal ismi, dengan makna ismi. Ismi itu ada maqama bil mausuf, benda yang ada di mausuf, di zat. Dunal masdari, bukan dengan makna masdari. Nah itu. Jadi orang panggil sifat-sifat ma'ani ini wujudi. Masdar madalla alal hadas, benda yang menunjuk di atas hadas tu tak ada benda amrun i'tibari. Sekarang ni sifat ma'ani ni sifat wujudiah. Maka sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari kata sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Bukan setakat kalam perkata Allah Ta'ala, semua sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu mawjudun mutahaqqaqun. Kerana bahawasanya sifat-sifat ma'ani itu sungguh lagi ada ya, cerak, mutahaqqaqun, makna ngoti-ngoti ada di zat Allah Ta'ala. Wa kullu mawjudin, dan bermula tiap-tiap benda yang ada fil a'yani tasihhu ru'yatuhu, sahlah untuk dilihatkan dia. Fa Musa, maka bermula Musa, qad khalaqallahu fihi, sesungguhnya menjadilah oleh Allah Ta'ala pada Nabi Musa quwwatan, akan kuwah, kemampuan, biha, dengan dia, dengan kekuatan itulah, biha ay bil quwwati, sami'a kalamahul qadima, mendengarlah Musa akan kalamnya Allah Ta'ala yang qadim, min ghairi harfin wala sautin, daripada ketiadaan berharaf dan bersuara. Tidak berhuruf dengan satu huruf dan tidak bersuara. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah dan jumhur Maturidiyah. Tetapi katanya ulama, waqala Abu Mansuril Al-Maturidi, dan telah berkata oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ini fi ahadi qaulaihi, dalam dua pendapat dia. Wa Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, dan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, wa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa mereka ni? Min a'immati ahli sunnati, daripada para imam ahli sunnah wal jamaah. Apa kata mereka? Inna sama'akalah, inna sama'a kalamihil qadimi mamnu'un. Itu. Inna sama'a kalamihil qadimi mamnu'un, bahawasanya mendengarkan kalamnya Allah Ta'ala yang tidak berhuruf, tidak bersuara tu mamnu'. Mamnu'un makna tertegah, yakni tertegah ai fid dunya ala sabilil adah, tertegah di dunia di atas jalan adat. Mustahil pada adat lah maknanya, tidak nafi harus pada akal. Mustahil pada adat, sah menyalahi hukum adat, sah menyalahi. Wa innamal ladzi yusma'u huwa alfazud dalatu alaihi, dan hanya sahaja yang didengarkan oleh Nabi Musa tu ialah lafaz-lafaz yang menunjuk di atas kalam Allah yang qadim. Falam yasma' Musa alaihi salam, maka tidak mendengarlah oleh Nabi Musa alaihi salam illa alfaza, melainkan segala lafaz-lafaz ad-dalata, yang menunjuklah ia segala lafaz-lafaz tu ala sifatil qadimati, di atas sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala itu perkata. Lepas tu lafaz-lafaz tadi Allah Ta'ala qadim ke? Tak. Wahya, dan ia lafaz-lafaz, huruf-huruf, suara-suara tu makhluqatun lillahi ta'ala, ialah makhluk bagi Allah Ta'ala bittifaqil mazahibi, dengan sepakat sekalian mazhab, tak ada siapa dia punya ingkar. Itu. Kemudian kata penulis bagi kitab Tawdihul Aqaid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Itu dia kata apa? Dia kata wara'yul ustazainil Maturidi wal isfirayni, dan bermula pendapat wara'yul ustazaini, dan bermula pendapat dua guru, Al-Maturidi wal Isfirayni, dan iaitu Imam Abul Mansur Al-Maturidi dan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini ni. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, sama je.
ilan nazariyatil aqliyati, terlebih mendekati kepada apa, tilikan fikiran. Tu lebih mendekatkan pada faham. Boleh fahamlah apa Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baharu. Nabi Musa dengar huruf suara yang baharu, maka fahamlah apa yang nak ditunjukkan, sifat perkata Allah Ta'ala, kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu boleh faham lagi, tu dekat. Kenapa? Kerana yang Allah Ta'ala khitabkan Nabi Musa tu bukan satu, banyak. Tu. Dan tidak sama apa Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang panggil tarjih daripada Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Mana wara'yul ustadzainil Maturidi wal Isfirayini aqrabu ila nazariyatil aqliyati. Habis situ. Jadi ini orang panggil mahalul khilaf. Jadi di dalam ahli sunnah pun kalam masdari ini berlaku perselisihan pendapat. Mana Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa itu dengan makna membuka hijab maknawi, sehingga Nabi Musa itu diperdengarkan perkata Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan diberi faham apa yang dikhitabkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian didatangkan balik, orang panggil apa, hijab tadi, summa a'ada alaihil hijaba, kemudian dikembalikan balik di atas Nabi Musa tu hijab aja. Jadi artinya bermasa tak? Bermasa tu bukan selama-lama. Buka hijab, tutup hijab tu bukan selama-lama. Dan itu pun termasuk daripada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, maknanya apa? Iaitu dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baharu. Nabi Musa dengar suara yang baharu, huruf baru yang Allah Ta'ala jadi, itu faham apa yang nak ditunjuki oleh sifat perkata Allah Ta'ala yang sedia kala. Itu pun bermasa, bukan duk jadi huruf suara sampai ke lelah ni tak habis-habis lagi. Dah ada masa dia, ada ketika dia. Jadi kalam masdari itu bukan selama-lama. Jadi walaisal muradu annahu ta'ala ibtida'a kalaman, bukanlah maksud Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu dengan makna ibtida'a kalaman, memulakan akan cakapan lafzi. Mana? Bergerak, ibarat daripada bergerak bibir mulut. Hey Musa, sihat ke? Apa khabar? Bukan. Summa sakata, kemudian diam dia. Tunggu Musa pula jawab. Bukan makna gitu. Kerana apa bukan begitu? Li'annahu lam yazal mutakalliman daiman wa abadan. Kerana bahawasanya lam yazal mutakalliman daiman abadan, senantiasa Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan sifat perkata, dan senantiasa zat Allah Ta'ala tu zat yang siap, mempersiap, mensediakan akan kata-kata yang nak dikhitabkan kepada hambanya. Itu kembali kepada dua tadilah. Bila sebut kata selama-lama, sedia kala, itu dua makna. Apa? Lam yazal mutakalliman ai muttasifan bisifatil kalam nafsi. Satu senantiasa selama-lama. Ai lam yazal mutakalliman, mana yuridu fi nafsihi takallum au yu'iddu kalaman. Itu senantiasa. Jangan duk faham kata Allah Ta'ala tu bergerak bibir mulut, mula bercakap dengan Musa, lepas tu Musa pun diam. Lepas tu lepas Musa dengar Tuhan cakap apa, Musa pun jawab pula, Tuhan pula diam. Tidak. Bukan maksud begitu, tidak. Nak faham elok-elok. Habis itu. Jadi kesimpulannya nak cerita kata, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan dua kalam. Mana? Kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, dan kalam lafzi itu makhluk. Mana? Ibarat daripada huruf, suara dan sebagainya. Itulah. Itu secara umum lah tu. Kemudian kalau kita kata macam mana mengaji dalam tarik Tok Deskam, Pak Doa Mekah ni ada tubik 4 kalam, kalam 4. Tidak. Kalam 2 juga. Mana? Kalam nafsi itu ibarat daripada takluk kalam nafsi yang tanjizi qadim, lulus sedia kala, tidak berlambatan di antara mabda' sifat dengan takluk sifat tu. Apa? Kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani. Tu senantiasa ada di zat Allah Ta'ala tu. Yuridu fi nafsihi takallum. Tu yu'iddu kalaman. Senantiasa. Tu keluarlah orang panggil kalam nafsani.
Hakikatnya kalam nafsi lah. Lagu tu lah. Ada itu ni. Kemudian masdari, lafzi tadi ma hasala bil masdari. Nah itu ni. Jadi keluar satu lagi masdari. Ni masdari ni lah orang panggil mahalul ijtihad. Antara ahli sunnah pun tidak sama dah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata buka hijab tutup hijab. Abu Mansur Al-Maturidi, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi kata menjadikan suara yang baharu. Ini pun berlaku khilaf lah di antara ahli sunnah wal jamaah sendiri. Kemudian kalam lafzi atau ma hasala bil masdari itu. Jadi hakikatnya sebenarnya sama saja, iaitu kalam ni dua aja. Dan kalau kita nak kira sebenar-benar kalam dengan makna sifat tu ada berapa? Satu saja. Kalam nafsi itulah sifat. Kalam lafzi bukan sifat. Bukan sifat Allah Ta'ala. Itu lagu tu. Jadi saya rasa sudah-sudahlah tu kita duk berkelahi siapa ke Allahu Akbar. Dalam grup ada satu grup WhatsApp tu, saya tak letih dah nak buka. Ni letih dah nak tengok. Allah, tak habis-habis berkelahi. Yang pentingnya ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan sifat kalam nafsi di zat Allah Ta'ala. Walaupun Maturidiyah mengatakan kalam masdari dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baharu, tetaplah orang panggil berpegang dengan ada di zat Allah Ta'ala sifat perkata. Kita baca dari ibarat tadi. Tu faman qala biqaulil mu'tazilati ma'a isbatihi lil kalamin nafsil qaimi fi zati ta'ala tadi tu kasadatil Maturidiyah la dhaira alaihi idzaka mahalul ijtihad. Cukup dah. Tak perlu dah kita nak bahas-bahas panjang. Dia kata sama dengan Asyawiyah tu, mana? Kalam tu, sifat kalam tu ialah al-qudratu ala takallumi. Kemampuan di atas berkata-kata. Memanglah kalau Karamiyah tu dia kata kalam, sifat kalam tu ialah kemampuan untuk berkata-kata serta boleh di zat Allah Ta'ala tu sukuk nafsani. Itu kita tak. Kalam tu ialah mabda' bagi sifat yang ada di zat Allah Ta'ala perkata tu, kemudiannya senantiasa siap Allah Ta'ala mau berkata-kata selama-lamanya. Ada makhluk, tak ada makhluk, ada makmur, tak ada makmur, ada manhi, tak ada manhi, ada mukhatta', tak ada mukhatta', tak kira. Siap selama-lamanya Allah Ta'ala tu mau berkata-kata, siap yu'iddu kalaman yuridu fi nafsihi takallum. Itu selesai masalah. Masalah ya. Tu mustahil Allah Ta'ala diam. Apa? Diam nafsani, sukuk nafsani tu. Itu. Habis itu. Baik. Jadi memanglah sifat kalam ni sangat susah lah, anak. Saya baca dari satu kitab baru sampai itu, Idhaful Alam fi Mas'alatil Kalam, karangan Syekh Al-Qurani. Allah, bahas panjang dalam tu sifat kalam. Tu di antara ahli sunnah wal jamaah sendiri gedeg-gedeg. Baiklah, habis itu. Jadi yang pentingnya untuk kita orang awam, kita i'tikad di zat Allah ada sifat kalam nafsi yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu saja, cukup. Dan Allah zat yang maha berkata-kata, dan Al-Quran kalam lafzi ni berhuruf bersuara ni, makna dia tu menunjukkan sebahagian yang ditunjuk oleh sifat kalam nafsi Allah Ta'ala. Tu. Jadi sebab tu tak boleh kata Quran makhluk. Siapa kata Quran makhluk, fasik. Tapi kalau siapa dia kata kalam Allah Ta'ala makhluk, kufur. Dah. Itu bahasan panjang lagi lah. Dan ulama menegah kita mengatakan Quran makhluk kerana bimbang takut kita tu memberi syubhat kefahaman orang awam bahawasanya Quran nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Iaitu sifat kalam tu makhluk. Itu bahaya. Kerana Quran dan kalam itu perkataan yang taraduf muradif. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Kita baca dah, itu tak silap. Habis itulah. Itu orang panggil dalil naqli, dia panggil. Dalil naqli, dalil yang dipindah daripada Quran. Adapun dalil akal, dalil yang bahasa fikir dengan akal, tanda yang menunjukkan bersifat Allah Ta'ala dengan sama' dan basar dan kalam. Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, pelihat dan perkata itu. Ialah kerana jika tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar, ini pendengar, dan melihat, ini pelihat, dan berkata-kata, ini perkata itu, nescaya bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan lawannya. Lawan bagi sifat sama' basar kalam iaitu tuli, buta, kelu. Itu
Nah. Sebab tu lawan bagi perkata keluarlah. Lawan bagi berkata-kata tidak berkata-kata. Tu dia lawan bagi berkata-kata bukan bisu, lawan bagi berkata-kata tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata tu terbenar bisu, terbenar kelu, terbenar apa dia panggil? Diam bahasa diri. Sukuk nafsani tadi, sukuk nafsani tadi. Mana tak mau berkata-kata, macam kita ni ada sifat berkata tapi tak ada kita yudabbir fi nafsi kalam. Nah, kita tidak mentadbir ke dalam hati kita nak cakap gapo, tak ada. Hingga kalau orang ambil mikrofon, suruh cakap sikit, kita buat tu orang panggil, termasuk juga orang panggil sukuk. Sukuk nafsani. Dah. Jadi lawan bagi perkata clue. Lawan bagi yuridu fi nafsihi takallum, la yuridu fi nafsihi takallum. Itu lawan bagi tidak mau berkata-kata, ialah mau berkata-kata. Lawan bagi mau berkata-kata, tidak mau berkata-kata. Itu lawan bagi yu'idu kalaman, mana tidak yu'idul kalaman, tidak mensediakan akan kalam. Itulah, senang je. Habis itu. Kuat apa dan kita ni? Baik. Sikit lagi dah. Nescaya bersifatlah ya Allah Ta'ala dengan lawannya, lawan bagi perkata, pelihat, pendengar, lawan bagi samak, basar dan kalam. Boleh. Kalau kita kata Quran Qadim, memang boleh. Mana Quran yang ada di zat Allah Ta'ala itu kalam nafsi, Quran nafsi, boleh. Mushaf ni hadis tak apa, baru memanglah, kertas baru. Huruf suara baru, iaitu tuli dan buta dan kelu. Dan jika bersifat ya Allah Ta'ala dengan lawannya, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan buta, pekak, bisu, kelu tadi, nescaya kekurangan, orang panggil kurang lah zat Allah Ta'ala. Dan kekurangan di atas Allah Ta'ala itu mustahil, benda tentu tidak. Benda tentu tidak. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tu Tuhan, kalau di zat dia tu ada kekurangan, pasti dia berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Orang buta, orang pekak, orang bisu, mesti dia berhajat kalau ada orang-orang hak mana-mana boleh dia dengar balik, boleh dia lihat ke, boleh dia bercakap. Boleh dia sifat pendengar, pelihat, perkata. Itu. Maka diri berhajat kepada zat yang lain tu orang panggil ternafi hukum ketuhanan. Kerana Tuhan ni mestilah hukum ketuhanannya tak berhajat gapo-gapo. Dia tu mesti dia istirna angkul, terkaya, mana tak berhajat gapo-gapo. Tiba-tiba kalau ada bisu, pekak, buta, tuli, mesti dia berhajat kepada zat yang lain, maka ternafi makna ketuhanan. Itu satu. Maka dia bukan Tuhan. Maka kalau tak ada Tuhan, macam mana Allah boleh ada? Itu satu. Ataupun kita kata kalau Tuhan bersifat dengan bisu, pekak, buta. Tuhan bersifat fardu takdir, orang panggil fardu takdir. Ini bukan sungguh dak. Al-fardu al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu', tidak bawa benda tu berlaku sungguh. Fardu takdir. Kalaulah Tuhan tu betul-betul bersifat dengan buta, pekak, bisu, bermakna bagaimana dia boleh buat alam ni? Yang begini hebat, begini besar, langit bumi, gajah rimau, lembu kubah, ayah itip gapo ni, bukit bukau, gunung gane, matahari bulan bintang, cakrawala gapo. Sedar kekurangan yang ada di zat dia pun dia tak mampu nak menghilang. Bagaimana mungkin dia boleh buat benda hak lebih-lebih lagi, hak hebat-hebat lagi? Tentu tak mampu. Jadi membawa alam ni tidak ada. Maka tidak ada alam ni dusta, palsu, batil. Kenapa kita dapat lihat dengan mata kepala alam ni ada? Baru makna sabitlah di zat Allah Ta'ala tu ada sifat samak, basar, kalam, perkata, pelihat, pendengar, dan tentu tidaklah lawannya. Maka tetaplah Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat dan berkata-kata, yang ni bersifat dengan sifat pendengar, pelihat dan berkata. Mendengar, melihat dan berkata-kata, hak ni Mu'tazilah dah engkar Allah Ta'ala tu mendengar, Allah Ta'ala melihat. Engkar Allah mendengar, ingkar Allah melihat, ingkar Allah Ta'ala berkata-kata, kufur. Kafir jatuh kufur. Adapun ingkar, pelihat, pendengar, perkata, tak kufur. Tak kufur kerana orang panggil itu daripada benda yang benda hak payah, benda hak rawami fiddin.
Bukan daruriyat, bukan daruriyat. Habis itu. Kemudian insya-Allah kita sambung pula insya-Allah masuk sifat ma'nawiyah. Katanya musannif rahimahullahu taala dan kaunuhu qadiran wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika min ma yuqarribu ilaiha. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.